Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semua tanda tangan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk selesaikan masalah muka surat 110. Siapa yang baru masuk boleh buka muka surat 110 buku teks. Selesaikan masalah. Objektif pembelajaran hari ini adalah menyelesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan peratus. Diberi soalan berbentuk ayat, berbentuk masalah, jadi awak perlu selesaikan. Okey, 110. Kita tengok soalan yang pertama. Kakak Denny. Sekejap Okey, kakak Denny sedang membuat sos spaghetti. Dia mencampurkan 1/4 kg cendawan dan 1/2 kg daging kisar. Berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Okey, ini soalan yang berbentuk selesaikan masalah. Dia bagi soalan yang berbentuk cerita, bentuk ayat, awak kena baca dan awak kena fahamkan. Awak kena baca dan awak kena faham. Okey, tengok dia beri. Ini cara-cara ditunjuk macam mana kita nak selesaikan soalan berbentuk begini. Okey, kita kena tulislah ataupun kita boleh garis. Kita boleh garis. Diberi 1 kg cendawan. Okay. Dia nak buat, Denny ni, kakak Denny ni nak buat sos spaghetti. Dia mencampurkan 1/4 kg cendawan dan 1/2 kg daging kisar. Ini maklumat yang kita ada. Ini maklumat penting, awak boleh garis. Garis. Maksudnya 1/4 kg cendawan, 1/2 kg daging kisar. Okey, ini maklumat. Soalan dia, disuruh kita cari apa? Berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Kalau awak baca soalan ni, operasi apa? Operasi tambah. Berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Dicampurkan ini merujuk pada tambah lah. Tambah. Ini diberi 1/4 kg cendawan, 1/2 kg daging kisar. Berapa jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Berapa berat dua bahan ni kalau dicampurkan? 1/4 tambah dengan 1/2 kan ni. 1/4 tambah 1/4 kg tambah 1/2 kg sama dengan berapa kg? Ini ayat matematik. Yang cikgu kotakkan ni ayat matematik. Jadi di sini kita boleh buatlah, kita boleh selesaikan. Bila dah dapat ayat matematik, kita boleh selesaikan soalan tu. 1/4 tambah dengan 1/2 sama dengan berapa? Ini kita dah belajar dah pecahan ni sebelum ni. Waktu dekat sekolah dulu ni, cikgu ajar pecahan ni. Waktu kita bersemuka dulu. Kalau awak ingat lagi, 1/4 tambah 1/2. Mula-mula, kalau soalan pecahan ni, kita kena tengok bawah ni. Kita tengok penyebut ni. Sama ke tak sama? Sama ke tidak? Tak sama kan? Kalau tak sama, dia tak boleh tambah. Kalau tak sama, dia tak boleh tambah. Awak kena samakan dulu. Awak kena samakan dulu ni pembawah ni. Nak ambil yang mana? Kita ambil yang kecil. Ambil yang 2 ni. 2 ni kita nak jadikan 4. 2 nak jadikan 4. Jadi 2 kena darab berapa? 2 darab berapa dapat 4? 2. 2 darab 2. Bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Ini cara dia kalau pecahan. Cikgu dah ajar dulu. Kalau awak buat ulang kaji mesti awak ingat. Okey. Jadi awak salin balik 1/4 tambah. Okey, bila 1 darab 2, dia akan jadi macam ni. 1 darab 2, 2 darab 2, 4. Dia akan jadi macam ni. Baru boleh tambah. Sebab apa boleh tambah? Sebab penyebut dia dah sama. Penyebut dia dah sama. Jadi tambah 1/4 tambah 2/4 dia akan jadi 3/4. 3/4 apa? 3/4 kg lah. Ni nampak ni 3/4 kg.
Jadi bahan bila dicampurkan dia akan, berat dia akan jadi 3/4 kg. Dah selesai soalan pertama. Okey, kita lihat pada soalan kedua. Eli ingin membuat alas meja. Dia ada 2/5 kain sahaja. Dia memerlukan 9/10 meter kain. Berapa panjang kain yang perlu dibelinya? Eli dia ada 2/5 meter kain. Dia perlukan lagi 9/10 meter kain. Berapa panjang kain yang perlu dibelinya? Awak tengoklah contoh cikgu lukis macam ni kan. Ni kain. Kain panjang ni. Contohlah ni kain. Kain kan. Contoh kain. Dia nak kain panjang dia 9/10 meter lah contoh. Panjang sini sampai sini 9/10. Contohlah 9/10. Dia dah ada 2/5 lah contoh. Dia dah ada kat sini. Dia dah ada kain yang ni. Panjang kain ni 2/5. Berapa kain lagi dia nak? Maksudnya dia nak yang ni lah. Dia nak kain yang ni. Ni kain ni dia kena beli lagi ni. Panjang semua ni 9/10 meter. Dia dah ada 2/5. Jadi dia nak tahu panjang kain ni. Berapa kain ni? Jadi operasi apa? 4/10. Kita tengok. Operasi apa? Operasi tolak lah nak dapat kan. Nak dapat kain tu kena tolak. 9/10 meter tolak 2/5 meter. Ini ayat matematik dia. Ini ayat matematik. Yang cikgu bulatkan ayat matematik. 9/10 M tolak 2/5 M. Sama dengan berapa? Kita boleh buat 9/10 tolak 2/5. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Kita tak boleh tolak sebab penyebut dia tak sama. Ini 10, ini 5. Tak sama. Jadi kita kena samakan dulu. Kita ambil 5, ambil yang kecil ni. Nombor 5 ni kita nak jadikan dia 10. Nak jadikan 10. 5 darab berapa dapat 10? Dia mesti darab. 5 darab 2. Bila bawah darab 2, atas pun mesti kena darab 2. Okey, lepas tu kita tulis balik 9/10 tolak, 2 darab 2, 4, 5 darab 2, 10. Ini pecahan dia. Ni setelah didarab, dia akan dapat ni lah. Baru kita boleh tolak. Sebab penyebut dia dah sama, 10 dengan 10. Baru kita boleh tolak. Jadi 9 tolak 4, 5. Bawahnya penyebutnya 10. Jadi jawapan dia 5/10. Okey, di sini kita boleh permudahkan. Kalau boleh permudah, kita permudahkan. Kalau dah tak boleh, tak payahlah. Itu dah jawapan dia. Ini kita boleh permudahkan dengan kita bahagi 2. Awak kalau ingat dululah. Kita bahagi 5. Kita bahagi 5. Sebab sifir 5 ada yang ada atas bawah ni. Kita bagi 5. 5 bagi 5, 10 bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Ini jawapan dia. Ini jawapan akhir. 1/2 meter. Ni. Ini pecahan kalau awak ingat lagi. Kalau awak buat sentiasa awak buat ulang kaji, mungkin awak akan ingat. Ini setelah dipermudahkan 1/2. Okey, kita tengok nombor 3. Dan nombor 3, Hakim memancing 0.9 kg udang galah. Suresh memancing 0.55 kg udang galah. Berapakah beza? Okey. Hakim 0.9. Suresh 0.55. Berapakah beza? Beza ni apa maksud beza? Beza ni tolak. Aku dah beritahu dah. Bila perkataan beza bermaksud tolak. Jadi awak kena ingat sampai bila-bila lah. Beza ni tolak. Jadi mestilah yang besar tolak yang kecil. Betul tak?
Betul. Mana boleh kecil tolak besar, tak boleh. Jadi kita ambil yang besar. Yang besar 0.9 tolak dengan 0.55. Ni. Ini ayat matematik dia ni. 0.9 kg tolak dengan 0.55 kg. Jadi 0.9 kg tolak dengan 0.55. Awak kena tambah ni sifar ni. Awak kena tambah sendiri. Jangan awak biarkan kosong. Ini pun cikgu dah terangkan dah sebelum ni. Okey, baru boleh tolak. Sifar tolak 5 tak boleh, kena pinjam sebelah. Kena pinjam 9, 9 akan jadi 8. Kita bagi dia 1. Baru boleh tolak. 10 tolak 5, 5. 5. 10 tolak 5, 5. Sekejap ya. Sekejap ya. Tolak 5, 3. Sekejap. Ada yang tak boleh masuk. Okey. Sekejap ya. Tolak 5, 3. Sekejap. Ada yang tak boleh masuk. Okey. Okey. 8 tolak 5. 8 tolak 5, 3. Sifar. Perpuluhan dengan sifar. Jadi jawapannya adalah 0.35. Ini 0.35 kg. Bila ayat kita ada selesaikan masalah ni, awak kena ada unit lah. Kita letak unit. Kg ni dia panggil unit. Okey, tengok nombor 4. Siapa yang baru masuk boleh tengok nombor muka surat berapa ni? Siapa yang baru masuk tengok 112. Nombor 4. 112 nombor 4. Sekejap ada yang tak boleh masuk lah. Cikgu, buku teks ke buku aktiviti? Buku teks. Buku teks 112. Ya. Habis dah buku teks. Cikgu, muka surat berapa? Buku teks 112. Okey, kita sambung nombor 4. Panjang seutas rantai tangan adalah 0.17 m.
0.17 M. Panjang seutas rantai tangan ialah 0.17 M. M ni meter. Panjang seutas rantai leher ialah 0.38 M. Lebih daripada panjang seutas rantai tangan itu. Berapakah panjang seutas rantai leher? Awak kena baca betul-betul ni. Awak kena faham kan betul-betul. Sebab soalan ni dia ada macam trik sikit. Awak tengok panjang rantai leher ni. Panjang rantai tangan 0.17 M. Lepas tu dia kata panjang seuntas rantai leher ialah 0.3 lebih daripada panjang seuntas rantai tangan itu. Ni. Dia lebih 0.38 dapat ni. Dia lebih 0.38. Panjang rantai tangan 0.17. Panjang rantai leher dia lebih 0.38. Jadi berapa panjang rantai leher? Jadi awak kena tambah semua ni. Ni awak kena tambah semua ni. 0.38 tambah dengan 0.17. Baru awak dapat panjang rantai leher. Soalan ni dia ada trik sikit, jadi awak kena hati-hati. 0.17 tambah dengan 0.38. Tambah 7 tambah 8, 15. 1 tambah 1 tambah 3, 5. Perpuluhan sifar. Jadi sifar perpuluhan 55 M. Ni. Sifar perpuluhan 55. Dia besar dia. Besar rantai dia macam ni. Awak kena hati-hati yang ni. Cikgu takut awak ingat panjang seutas rantai leher ialah 0.38 M. Cikgu takut awak 0.38 M je. Padahal soalan dia 0.38 M lebih daripada panjang seutas rantai tangan itu. Yang ni awak kena hati-hati. Bila perkataan lebih bermaksud kena tambah lah. Kalau kurang kena tolak. Okey, tengok nombor 5. Tengok nombor 5. Sekejap Nombor 5. Ada 100 orang murid dalam kelab catur. Ada 100 orang murid dalam kelab catur. 45 orang ialah murid perempuan. Nyatakan peratus murid lelaki. Okey. Mula-mula soalan macam ni. Saya tak nampak. Tak nampak? Yang lain nampak tak yang lain? Nampak. Okey, dah. Yang tak nampak tu. Nampak. Yang tak nampak tu awak pin. Cikgu nak pergi tandas. Pergilah yang kita tu. Okey. Cikgu nak pergi tandas. Ya, pergi. Okey. 100 orang murid dalam kelab catur, 45 murid perempuan. Nyatakan peratus murid lelaki. Dia kata dia nak peratus Okey, dia bukan nak bilangan murid lelaki, dia nak peratus murid lelaki. Jadi awak kena cari dulu bilangan murid lelaki. Okey, kalau 45 orang perempuan daripada 100 orang, berapa murid lelaki? Jadi 100 tolak 100 tolak 45 lah. Betul tak? Nak dapat murid lelaki. 55. Daripada 100 orang, nak dapat murid lelaki kena tolak lah. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam sebelah. Dekat 1, 10 tolak 5, 5. 9 tolak 4, 5. Okey, ini adalah murid Ni murid lelaki. Lelaki. Tapi soalan dia tak tanya berapa murid lelaki. Soalan dia nyatakan peratus murid lelaki. Tambah peratus. Jadi 55 ni maksudnya 55 daripada 100 orang. 55 per 100. Maksudnya murid lelaki ni 55 daripada 100.
Jadi kat sini kita boleh ubah. Hari Rabu kita belajar kan, macam mana kita nak ubah kan. Jadi 55%. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia, 55%. Awak kena hati-hati, awak kena pastikan soalan apa. Jangan, kena baca betul-betul lah. Okey, buka buku aktiviti. Kita buka buku aktiviti, muka surat 73. 24. 73. ke? Ya, 73. Dah. Okey, buat dulu. Okey, kita nombor 1 ni cikgu tunjuk contoh lah. Nombor 1 kita cikgu tunjuk contoh. Kita buat sama-sama. Okey, Ibu Felia menanam bunga ros merah. Ibu Felia menanam bunga ros merah. Ibu Felia menanam bunga ros merah. Awak garislah. Di 3/10 bahagian laman rumahnya. 1/5 bahagian lagi ditanam bunga ros putih. Ros merah 3/10, ros putih 1/5. Berapakah jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros? Berapakah jumlah? Bila awak kata, awak nampak perkataan jumlah ini bermaksud tambah. Tambah. Awak kena buat macam ni lah, awak kena garis, kena bulatkan perkataan yang penting. Isi-isi penting awak kena buat macam ni. Kalau soalan berbentuk macam ni, soalan selesaikan masalah, awak kena garis. Yang penting, isi penting garis, ros merah 3/10, 1/5 ros putih. Berapakah jumlah? Bulatkan. Jadi jumlah ni tambah. Diberi bahagian ditanam bunga ros merah. Awak dah garis tadi, ros merah 3/10. Tulis 3/10. 3/10 bahagian ditanam bunga ros merah. Bahagian ditanam bunga ros putih 1/5. Dicari, apa yang kita cari? Soalan minta apa? Berapakah jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros? Apa yang kita cari? Jumlah bahagian laman ditanam bunga ros. Yang ni yang kita nak cari. Ayat matematik. 3/10 tambah 1/5. Ada kawan nak masuk. Tak approve. Cikgu tak approve. Sekejap. Tak ada pun dalam ni. Dah masuk dah? Ke belum? Dalam ni tak ada. Dah masuk ke belum? Cikgu, muka surat berapa? Buku aktiviti. Muka surat 73. Siapa yang lewat masuk tak apa, dah cikgu rekod video ni. Nanti awak boleh tengok balik dekat YouTube. Malam-malam ni boleh tengok ke. Siapa yang lambat masuk lah, yang terlewat masuk. Ada channel ke? Cikgu Apa? ada channel ke? Adalah, cikgu share dekat dalam grup WhatsApp kelas awak tu. Nanti awak tengok. Okey, kita sambung balik tadi. Ayat matematik 3/10 tambah 1/5. Sama dengan berapa? Ini ayat matematik. Ayat matematik berbentuk macam ni. 3/10 tambah 1/5 sama dengan, kita nak tahu jawapan, kita kena kira lah. Buatlah bentuk lazim. Sebelah dia, kira. 3/10 tambah 1/5. 3/10 tambah 1/5. Boleh tambah terus tak?
Boleh tambah terus kak? Tak boleh kan? Sebab penyebut dia tak sama. Ini 10, ini 5. Dia tak sama. Jadi awak kena samakan. 5. Ambil yang kecil. 5 ni lebih kecil. 5 ni darab dengan 2. Okey, pandai. Bila bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Mesti. Atas bawah mesti. Okey. 3/10 tambah. Bila dah darab, dia akan dapat 2/10. 1 darab 2, 2. 5 Itu darab saya tak 2, nampak. 10. Tak nampak? Awak pin cikgu. Bawa pin. Pin mesti nampak punya. Okey, 3/10 tambah 2/10. Baru boleh tambah. Sebab penyebut dia dah sama. Ni 10, ini /10. Penyebut dia dah sama, boleh tambah lah. 3 tambah 2, 5/10. Dah siap ke belum? Belum lagi. Sebab kita boleh permudahkan dengan bahagi 5. Bila atas bahagi 5, bawah pun kena bahagi 5. Dia atas bawah mesti kena buat sama-sama. 5 bahagi 5 berapa? 10 bahagi 5 berapa? 1. 1/2. Jawapan akhir dia adalah jumlah bahagian halaman yang ditanam bunga ros ialah 1/2. Ni 1/2 bahagian yang ditanam bunga ros. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua awak buat. Awak garis je macam cikgu garis ni. Soalan macam ni memang awak kena garis isi penting. Bulatkan apa yang kena. Mesti kena. Awak garis-garis, mesti kena garis. Si penting garis. Apa yang dia nak, berapa. Bulatkan, baru awak nampak. Biar je awak conteng buku tu, tak apa. Pecahan ni kalau awak lupa, awak boleh tengok balik aktiviti sebelum tu yang kita pernah buat tu. Pecahan muka surat berapa? Muka surat 59, 60, 61 tu. Awak boleh tengok balik, semak balik. Kalau awak lupa lah. Cikgu. Saya dah siap. Okay, kita tunggu. 74 dah siap? Jumpa dah siap? Saya dah siap. Kita buat 2 muka surat. 73 dengan 74. Saya tak faham bahagian yang kedua dalam muka surat. Nombor 2. Okey. Kita tengok nombor 2 73, muka surat 73, nombor 2. Okey, kita tengok. Jadual menunjukkan jarak larian Nadim. Nadim ni dia lari.
dalam sesi latihan. Jarak berapa jauh dia lari, kita tengok. Hari Isnin dia lari sejauh 0.52 km. Dia lari jarak ni dia lari jauh lah. Jauh 0.52 km tu jarak dia. Hari Selasa dia lari sejauh 0.46 km. Hari Isnin 0.52. Hari Isnin 0.52, hari Selasa 0.46. Okey, soalan dia, berapakah jumlah jarak larian pada hari Isnin dan Selasa? Jumlah tu tambah kan? Jumlah ni operasi tambah. Jadi soalan dia kata berapakah jumlah jarak larian pada hari Isnin dan Selasa. Jadi awak kena tambah. Hari Isnin tu jarak dia 0.52 tambah dengan hari Selasa 0.46. Okey, awak isi tapak kosong dulu. Dia beri jarak larian hari Isnin 0.52 km. Jarak larian hari Selasa 0.46 km. Okey, apa yang dicari? Apa yang kita cari? Jumlah jarak larian. Dekat sini dah ada ni. Jumlah jarak larian. Ayat matematik 0.52 km untuk hari Isnin tambah dengan 0.46 km hari Selasa. Dia nak cari jumlah jarak kan. Jadi kena tambahlah dua-dua ni. Kira buat bentuk lazim. Awak tak boleh congak dalam otak je, susah. Awak kena buat bentuk lazim. 0.52 tambah dengan 0.46. 2 tambah 6, 8. 5 tambah 4, 9. Ni jawapan dia. 0.98. Ini adalah jumlah jarak larian hari Isnin dengan Selasa. Nadim ni dia lari hari Isnin dengan Selasa, jumlah dia 0.98 km. Jauh dia lari ni. Itu nombor 2. Tengok nombor 3. Nombor 3 ni dia soalan IQ sikit. Awak kena fahamkan betul-betul. Cikgu dah beri yang sebelah ke? Dah 74. Belum siap. Dah siap cikgu. Tunggu yang lain. Cikgu dah siap. Tunggu yang lain. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Dah buat.
Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Siap. Cikgu surat berapa tadi? 74, 73, 74 buku aktiviti. Cikgu, kalau GC maksudnya bertambah atau tolak? GSAM tu maksudnya berat lah, berat. Berapakah berat objek itu? Berapakah jumlah berat objek itu? Dia tak kena jumlah, berapakah GSAM objek itu? Berapakah berat objek itu? GSAM ni berat lah. Kandungan sesuatu bahan tu, sesuatu barang, benda tu, berapa berat dia GSAM. Berapakah GSAM objek itu? Dia kata tambah ke tolak? Okey, kita tengoklah nombor 3. Kita tengok nombor 3 ya. Yang ni kena hati-hati ni, nombor 3 ni. Kita tengok nombor 3. Pada mulanya ada 2 objek di atas penimbang. Danny meletakkan satu objek lagi dan penimbang menjadi seimbang. Seimbang ni sama. Ni sama berat ni. Dua-dua ni sama berat. Yang ni berapakah GSAM objek itu? Okey. Kita nak cari yang tanda soal. Tengok berat ni 4.75 kg. Berat yang barang yang sebelah kiri ni. Barang sebelah kanan dia ada 2 barang. Satu barang 0.16. Lagi satu barang berapa berat dia? Kita nak cari yang lagi berat yang tanda soal ni. Tapi dua-dua barang ni jumlah dia 0.75. Sekejap. Okey, dua-dua barang ni 0.75. Satu barang 0.16. Berapa barang yang tanda soal ni? Jadi kita nak cari yang tanda soal ni, kita kena tolak lah. 0.75 tolak dengan 0.16, kita akan dapat berat yang satu lagi barang ni. Okey, 0.75 kg tolak 0.16 kg. Ini bentuk lazim dia. 0.75 tolak 0.16. 5 tolak 6 tak boleh. 5 tolak 6 tak boleh. Semua ada mesti banyak ni. 5 tolak 6 tak boleh, kena pinjam sebelah. 6, sini jadi 1. Senang cikgu ajar. 15 tolak 6, 9. 15 tolak 6, 9. 6 tolak 1, 5. Turunkan perpuluhan, sifar tolak sifar, sifar. Jadi berat untuk GSAM yang ditambah itu ialah 0.59. Nombor 4 buat dulu. Cikgu, loyang tu apa? Loyang tu macam bekas lah. Macam bekas. Macam bekas lah lebih kurang. Peletak kuih. Ada 3/4 kuih kasui dia dalam loyang. Loyang ni macam bekas. Peletak kuih. Oh, 3 lebih.
Ya. Siapa tanya tadi loyang tu apa? Loyang macam ni lah. Loyang. Cikgu nak kita tandas. Pergi. Cikgu dah siap. Cikgu tak boleh tengok. Okey, sekejap. Nak pergi tandas. Yang dah siap kita tunggu. Ni, siapa tanya loyang? Cikgu, loyang tu apa? Loyang tu ni lah. Nampak ke tak nampak? Oh ni kalau nampak. Lepas tu dia masukkan apa cikgu? Ni lah loyang. Nampak. Nampak. Itu loyang. Loyang ni bekas Loyang nak ni tempat letak kuih. Kuih ke nak letak apa-apa pun boleh lah. Kuih selalunya letak kuih lah loyang ni. Okey, sambung. Okey, ada 3/4 kuih kasui di dalam loyang. Kakak Anding ambil 1/2 bahagian kuih itu. Berapa bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang? Operasi apa awak rasa? Mula-mula dalam loyang tu ada 3/4 kuih di dalam loyang. Tolak cikgu. Tolak. Yang tinggal ditulis. Cikgu tak dengar. Tolak. Cikgu yang tak dengar. Tolak. Sabar. Cikgu mute. Sarah tutup mikrofon. Cikgu tutup mikrofon. Tak mikrofon cikgu tak boleh dengar. Cikgu mute. Cikgu buka tapi tak bercakap. Buka mute. Okey, awak dengar? Dengar. Okey. Cikgu punya ni problem pula. Dengar. Okey. Okey, 2. Dengar. Okey, bila dah ada Arab, dia akan jadi 3/4 tolak dengan 2/4. Okey. Bila penyebut dah sama, 4 dengan 4 ni, baru boleh tolak. 3 tolak 2, 1/4. Kenapa sangkut? 1/4. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 soalannya, sebuah bakul berisi buah mangga, 25% daripada buah mangga itu belum masak. Nyatakan peratus tersebut dalam perpuluhan. Okey, 25%. Ini senang ni. Kita tukarkan dulu kepada per 100.
25% kita tukarkan kepada per 100, dia akan jadi 25/100. Di sini baru kita boleh tukarkan kepada perpuluhan sifar perpuluhan 25. Soalan dia nak nyatakan peratus tersebut dalam perpuluhan. Jadi jawapan dia 25% dalam perpuluhan ialah sifar perpuluhan 25. Okey. Okey. Ada yang kejap. Taklah cikgu punya mic. 22 tak buat 22? 22? Muka surat 22? Ya. 20, ni kita buat 73 dengan 74. Dua dah lama dah. Seawal tahun hari tu. Cikgu, kenapa kita tak buat 27? 27? 72. Oh, nanti dulu. Itu kita skip sekejap. Jadi kita akan buat yang tu. Okey. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Bye, cikgu. Okay, siapa yang dah